Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam perkongsian Riyadhus Salihin, perkongsian subuh, di mana kita akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan tentang kitab hadis yang telah dikumpulkan riwayat-riwayatnya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, iaitu kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang yang salih. Moga-moga insya-Allah bermanfaat pertemuan ini. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta jemput dan tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama pada pagi ini. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pagi ini kita nak sambung sedikit daripada perkongsian semalam, yang mana kita tak sempat habis kerana ada masalah gangguan pada internet. Itulah kita lihat balik, saya menggunakan kitab Riyadhus Salihin yang ada di Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu kalaulah sahabat menggunakan cetakan yang lain, maka mohon lihat pada riwayat yang ke-11. Ianya berada pada muka surat yang ke-13. Lalu muka surat yang ke-13, riwayat yang ke-11. Kita telah baca riwayat itu, cumanya kita akan ulang balik terjemahannya. Jom kita lihat riwayat yang ke-11 daripada Abu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu uraian yang diceritakan dari Tuhannya tabaraka wa taala, yang mana hadis ini disebut sebagai hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menerangkan yang sedemikian itu, yakni mana-mana yang termasuk hasanah dan mana-mana yang termasuk sayyi'ah. Hasanah maksudnya pahala, sayyi'ah maksudnya adalah dosa. Maka apakah ketetapan yang Allah telah tetapkan? Maka barang siapa yang berkehendak mengerjakan kebaikan, dia dah berniat, dia dah berazam. Kita dah terangkan semalam apakah yang dipanggil sebagai hajis, apakah yang dipanggil sebagai azam. Ada 5 tingkatan lintasan-lintasan hati yang ada pada diri manusia. Dan yang manakah yang dimaksudkan dengan perkataan hamba, yang dimaksud dengan perkataan berkehendak ataupun mahu ataupun ingin ini. Maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang berkehendak untuk mengerjakan kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah yang Maha Suci lagi tinggi akan niatnya tadi, akan azamnya tadi, akan hamnya tadi sebagai satu kebaikan. Kemudian kalaulah niatnya itu dia lakukan, dia jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah sebagai 10 kebaikan di sisinya.
Dan daripada 10 kebaikan, kita telah belajar boleh menjadi sehingga 700 kali lipat. Bahkan sabda Nabi SAW dapat sampai menjadi berganda-ganda yang amat banyak sekali. Lalu di sini kita kongsikan semalam dalam Al-Quran dan hadis bagaimana ada 3 amalan yang mana Nabi SAW menyebut dia punya pahala hanya Allah yang tahu. Menerangkan tentang maksud daripada riwayat tersebut yang mana mengatakan ada amalan yang mana dibuat 10 kali ganda. Itu adalah normal. Semua benda baik bila dibuat Allah bagi 10. Tetapi ada yang Allah bagi sampai 700 telah kita terangkan semalam, bergantung pada ikhlas. Lagi ikhlas niat seseorang itu, lagi tinggi akan keadaannya. Begitulah juga bergantung pada tempat. Kadang-kala sesuatu tempat bila dilakukan ibadah akan digandakan luar biasa. Bergantung pada waktu. Kadang-kala ada riwayat yang tertentu menunjukkan bila sesuatu amalan itu dibuat pada waktu yang tertentu, maka tinggi pahalanya. Maka itu sampai 700. Kemudian sabda Nabi SAW digandakan sehingga berkali-kali ganda. Maka kita telah kongsikan daripada hadis seperti puasa, yang mana baginda Nabi SAW sebut hanya Allah yang tahu apakah ganjaran untuk orang yang berpuasa. Yang kedua adalah seperti mana orang yang sabar. Dalam surah Az-Zumar firman Allah, ganjaran orang yang sabar hanya Allah yang mengetahui. Dan yang ketiga adalah sikap orang yang dizalimi, dia kena zalim, tetapi dia bukan sekadar maaf, dia berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Maka ini 3 orang, 3 golongan, 3 sifat yang menjadikan firman Allah, ganjaran dia hanya Allah yang tahu. Allah bakal gandakan ganjaran dan pahalanya, dan pada waktu itu hanya Allah yang tahu. Ianya bukan 10 kali ganda, ianya bukan pada waktu itu 700, bahkan gandaannya hanya Allah yang tahu. Seterusnya baginda Nabi SAW bersabda, apakah sabdaan Nabi? Selanjutnya, barang siapa yang berkehendak melakukan keburukan, dia dah niat dan niatnya itu adalah hampir kepada nak buat, dia memang nak buat maksiat, maka adakah dia akan dapat dosa daripada niat tadi? Tidak. Pemurahnya Allah, niat untuk mengerjakan dosa tidak dapat dosa. Niat nak mengerjakan pahala, pada waktu itu dah dapat pahala. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan, dia tak dapat lagi sebarang dosa pada waktu itu. Namun kemudian tidak jadi melakukannya, apa jua yang dia cadang untuk buat, maka pada waktu itu dia tidak buat. Dia tak buat dosa yang memang dia nak buat, memang dia niat, memang pada waktu itu dia telah nekat untuk buat. Kita dah sebut hadis ini menggunakan perkataan ham. Apakah yang dimaksudkan dengan ham? Iaitu 70% dah confirm untuk buat. Kalau azam lebih 90%. Maka Nabi menggunakan perkataan ham, maksudnya kehendak untuk buat itu dah memang lebih berbanding daripada tidak buat. Lalu ketika mana manusia itu berazam untuk buat dosa, maka pada waktu itu tidak dapat apa-apa lagi, tidak dapat sebarang dosa. Akan tetapi apabila manusia itu dia tinggalkan niat dia, ham dia, azam dia untuk melakukan dosa, maka sabda Nabi SAW, maka pada waktu itu dicatatkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Lalu kenapa sempurna? Sebab mungkin manusia kita akan sangka Allah bagi kebaikan yang biasa. Tidak. Satu kebaikan yang sempurna, kalaulah dia dah berazam buat dosa, namun kemudian dia tidak lakukan. Namun di sini syaratnya, dia mesti tinggalkan pada waktu itu keburukan itu kerana Allah. Dia bukan tinggalkan keburukan itu kerana makhluk. Dia bukan tinggalkan pada waktu itu keburukan itu kerana riak contohnya. Tidak. Dia meninggalkan maksiat yang dia dah azam nak buat. Pada waktu itu mestilah kerana Allah. Apabila dia buat kerana Allah, barulah pada waktu itu dia dapat satu pahala sempurna, satu pahala penuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kalaulah dia jadi melakukan, dia buat maksiat tersebut, maka dicatatlah oleh Allah sebagai hanya satu dosa sahaja. Itu pun kalaulah kita baca riwayat yang lain, maka pada waktu itu selepas dia buat akan dosa tadi, maka malaikat yang berada di sebelah kiri, pencatat yang berada di sebelah kiri, maka dia akan bertanya kepada malaikat yang berada di sebelah kanan, sebab malaikat yang berada di sebelah kanan adalah yang bertanggungjawab, adalah sebagai ketua. Maka ketika mana dia bertanya, patutkah aku catat sebab orang ini telah melakukan maksiat, maka malaikat pertama yang sebelah kanan akan berkata, tunggu, mungkin dia akan bertaubat. Namun ketika mana dia tetap tidak bertaubat daripada maksiat dan dosa, maka pada waktu itu akan dicatat hanya satu dosa. Inilah yang kita nampak muttafaq alaih, iaitu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka hadis ini adalah hadis yang sepatutnya kita habiskan semalam, namun kerana masalah pada internet kita tidak dapat habiskan semalam. Lalu ini adalah hadis semalam. Kita masuk pada hadis ini, hadis hari ini, yang mana hadis pada hari ini adalah sedikit panjang, yang mana kita cuba untuk lihat berapa banyak yang sempat kita habiskan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Jom kita lihat hadis yang ke-12, yang mana ada pada muka surat yang ke-14. Sahabat-sahabat yang tak ada kitab Riyadhus Salihin, maka boleh ambil daripada Telegram kuliah UMAR, daripada Telegram kuliah Umar Aziz, telah dipinkan di ruang Telegram kuliah Umar Aziz. Riwayat yang ke-12, yang mana riwayat ini adalah panjang. Saya akan baca sedikit daripada dia punya sanad dan juga matan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقده على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتداغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. Maka ini adalah hadis yang menarik, yang menceritakan tentang kekuatan sesuatu amalan itu yang dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom kita lihat riwayat yang ke-12 yang ada pada muka surat yang ke-14. Maka kita lihat di sini pada muka surat yang ke-14 berdasarkan cetakan yang saya guna pada riwayat yang ke-12. Maka kita lihat di sini daripada Abu Abdurrahman. Siapakah Abu Abdurrahman? Ini adalah kunyah. Kunyah untuk siapa? Kunyah untuk Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita baca serba sedikit tentang Abdullah bin Umar supaya kita boleh kenal sahabat yang agung ini. Maka Abdullah bin Umar adalah anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau telah lahir setahun sebelum baginda Nabi menjadi Rasul. Beliau lahir setahun sebelum baginda Nabi menjadi Rasul. Ketika mana ayahnya masuk Islam, dia pun turut sama masuk Islam. Ketika mana ayahnya berhijrah, dia turut sama berhijrah ke Madinah.
namun dia tidak berkesempatan untuk turut serta dalam perang Badar kerana usianya yang kecil. Begitu juga dalam perang Uhud, dia tidak dibenarkan ikut kerana pada waktu perang Uhud dia hanya berusia 14 tahun. Kemudiannya pada waktu peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, maka itu adalah peperangan yang pertama yang dia turut serta, dan daripada situ dia tidak pernah tinggalkan kebersamaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam sepotong riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercakap kepada kakak Abdullah bin Umar, anak perempuan Umar bin Khattab yang bernama Hafsah, yang merupakan isteri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi SAW berkata kepada kakak Abdullah bin Umar, iaitu Hafsah bin Umar, "Inna akhaka rajulun salih, law annahu yakumul lail." Nabi bersabda, "Wahai Hafsah, sesungguhnya adik kamu adalah seorang yang salih, seorang yang baik, kalaulah dia menjaga solat malam." Nabi bersabda, Abdullah bin Umar tu orang yang bagus, orang yang salih, kalau Nabi sebut kalaulah dia menjaga solat malam. Maka bila Hafsah menceritakan itu kepada Abdullah bin Umar, maka semenjak daripada itu Abdullah bin Umar tidak pernah tinggalkan bangun malam. Moga Allah istiqamahkan saya setiap daripada kita dengan bangun pada solat malam. Dan beliau ini Abdullah bin Umar, walaupun seorang sahabat yang muda ketika mana Nabi wafat usianya awal 20-an, tetapi beliau termasuk daripada kalangan sahabat yang faqih, daripada kalangan sahabat yang bergelar mufti, yang memberi fatwa, dan termasuk juga daripada kalangan sahabat-sahabat yang dikira sebagai zuhud. Ketika mana berlakunya pada waktu itu ujian, fitnah di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, maka pada waktu itu Abdullah bin Umar dia tidak mahu untuk join mana-mana pihak. Dia tidak bersama dengan Sayyidina Ali dan dia tidak bersama juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tak nak bersama dengan sesiapa. Disebutkan oleh Ibnu Allan bahawa Abdullah bin Umar adalah antara sahabat Nabi yang sangat mahir, yang paling mahir tentang hadis-hadis dan juga tentang permasalahan ibadah haji. Beliau sendiri disebutkan wa hajja sittina hajjah, seumur hidup beliau pernah buat haji sebanyak 60 kali. Abdullah bin Umar beliau pernah buat haji sebanyak 60 kali. Wa'tamara alfa umrah, beliau pernah buat umrah sebanyak 1000 kali. Ini Abdullah bin Umar, antara ibadah beliau pernah buat haji sebanyak 60 kali setiap tahun daripada kehidupan beliau, dan beliau pernah buat umrah sebanyak 1000 kali. Dan beliau menjadi antara sahabat yang mahir dalam masalah agama, menjadi dikira sebagai mufti daripada kalangan para sahabat selama 60 tahun. Beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 hadis, 1630 hadis, dan beliau meninggal dunia di Mekah apabila beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, sebab beliau berjumpa dengan Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur, seorang jeneral, seorang panglima yang pada waktu itu jahat, membunuh banyak sahabat dan juga tabi'in dan ulama. Maka beliau berjumpa kepada Hajjaj bin Yusuf, menegur beliau, berkata keras ke atas kejahatan beliau. Maka pada waktu itu beliau telah diracun oleh Hajjaj bin Yusuf dan meninggal dunia akibat daripada racun tadi. Beliau akhirnya meninggal dunia di Dhituwa, dan disitulah beliau telah disalatkan dan beliau telah ditanam di perkuburan orang-orang muhajirin. Maka ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak lelaki Umar bin Khattab, dan seorang yang mana sangat banyak ilmunya, sangat zuhud amalannya, dan sangat tinggi akan pengetahuan dia. Apakah Abdullah bin Umar meriwayatkan? Jom kita lihat riwayat yang ke-12 yang ada pada muka surat yang ke-14.
daripada cetakan yang ada pada saya. Kalau sahabat yang tak ada kitab Ar-Rahiqul Maktum, maka boleh ambil daripada telegram kuliah Umar Aziz. Daripada Abu Abdul Rahman, iaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, katanya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang daripada golongan orang-orang sebelum kamu, yang mana ini sebelum kedatangan Islam, daripada umat-umat yang terdahulu. Maka Nabi SAW bercerita. Nabi SAW bercerita satu kisah yang benar kepada para sahabat baginda. Nabi bercerita satu kisah yang benar kepada para sahabat baginda. Daripada sini kita nampak bahawa antara cara untuk menarik perhatian adalah berkongsi cerita yang benar dan cerita yang bukannya rekaan. Maka pada waktu itu sabda Nabi, ada 3 orang dari golongan orang-orang sebelum kamu, yang mana mereka berangkat bepergian, maksudnya bermusafir bersama-sama, sehinggalah terpaksalah untuk menempati sebuah gua untuk bermalam. Ketika mana malam tiba, hatta awahumul mabit, sabdaan Nabi, maka pada waktu itu mereka nak bermalam. Sebab dah malam, mereka pun bermalam di sebuah gua. Ketika mana mereka masuk ke dalam gua tadi, apa yang berlaku? Sabda Nabi, kemudian mereka pun memasuki gua tadi. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar. Dalam hadis menyebut sohrah, sebuah batu besar jatuh daripada gunung, lalu menutup gua itu atas mereka. Lalu mereka tak boleh keluar. Lalu pada waktu itu mereka berbincang. Mereka berkata bahawasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua daripada batu besar yang menutup akan pintu gua ini, melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatanmu yang baik. Maka waktu itu mereka berbincang, mereka berkata, pada waktu ini adalah tak ada yang boleh selamatkan kita. Tak ada orang tahu kita kat sini. Kita nak tolak batu ni, kita tak mampu kerana batu ini adalah batu yang besar. Maka pada waktu itu mereka berbincang, baik, kita akan berdoa kepada Allah, dengan pada waktu itu kita maklumkan kepada Allah amalan-amalan baik kita. Kata Ibnu Allan, maksudnya bertawassul menggunakan amalan baik. Lalu bertawassul maksudnya, terjemahan dia, menjadikan perantaraan. Lalu apakah yang dijadikan perantaraan? Iaitu amalan-amalan baik dia. Amalan apa yang paling baik mereka buat? Mereka minta berdasarkan amalan itu supaya Allah bantu mereka. Yang mana ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika mana mensyarahkan hadis ini, kata Imam Nawawi, wastadalla ashabuna, dan sahabat-sahabat kami mengambil dalil daripada hadis ini, yang mana apakah dia? Annahu yustahabbu, digalakkan untuk manusia ad-doa, berdoa pada waktu susah. Maka pada waktu susah, banyakkan berdoa. Kemudian pada waktu itu berdoa menggunakan apa? Nombor 2, pengajaran yang kedua, bisalihi amalih, berdoa menggunakan amalan. Ya Allah, ada satu amalan ini yang aku telah buat sebaik mungkin, dan ianya menurut pemahamanku adalah kerana-Mu ya Allah, maka bantulah aku menghadapi musibah ini. Lalu dipanggil tawassul, berdoa, bertawassul. Bertawassul maksudnya menjadikan perantaraan menggunakan amalan-amalan baik kita. Amalan yang kita rasa adalah amalan yang ikhlas, amalan yang kita rasa memang pada waktu itu kita buat semata-mata kerana Allah, yang mana Allah lebih mengetahui sebenarnya, tapi menurut sangkaan kita, dan kalaulah Allah terima, maka Allah permudahkan urusan kita, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengangkat perkara tersebut. Ini adalah kata-kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa yatawassalu ila Allah, dan menjadikan amalan itu sebagai perantaraan untuk Allah mengkabulkan doa kita. Maka inilah yang kita nampak kerana Nabi menceritakan perbuatan mereka ini pada tempat pujian, Maka daripada sini juga kita belajar keharusan bertawassul menggunakan amalan, keharusan berdoa menjadikan amalan baik kita sebagai perantaraan.
Maka pada waktu itu mereka akan sebut amalan baik dan pada waktu itu minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah boleh untuk minta terus dengan Allah? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ini kita sedang menceritakan hadis ini. Sebahagian daripada orang, maka pada waktu itu mereka mereka punya pandangan adalah pada waktu itu tidak boleh untuk menjadikan perantaraan. Tak boleh tawassul. Dia kata minta direct dengan Allah. Maka boleh, silakan. Namun daripada hadis ini adanya penerangan tentang menjadikan amalan baik sebagai perantaraan, menjadikan amalan sebagai tawassul. Yang penting kita berdoa. Yang penting kita berdoa. Kadang-kala kita sibuk pada waktu itu berbalah tentang apa yang itu, apa yang ini, tetapi kita berdoanya tidak. Kita kena banyakkan berdoa, kerana doa itu adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata orang yang percaya. Orang yang percaya pada Allah, dia akan banyak doanya. Perenggan seterusnya, lalu berdoalah orang yang pertama. Seorang daripada mereka itu berkata, "Ya Allah." Lalu dia tak terus minta, "Ya Allah, alihkan batu." Tidak. Ini maksud dia menjadikan amalan dia sebagai perantaraan. Dia bertawassul dengan amalan baik dia. Maka seorang daripada mereka itu berkata, "Ya Allah." Dia ceritakan amalan baik dia. Adakah ini dikira sebagai menunjuk? Tidak. Sebab Allah lebih mengetahui tentang amalan baik tersebut. Maka seorang daripada mereka itu berkata, "Ya Allah, saya mempunyai dua orang tua, ayah dan ibunya yang sudah berusia serta lanjut usianya, dan saya tidak pernah memberi minum kepada sesiapa pun sebelum keduanya." Dia tak pernah beri minum, dia akan perah susu. Ghabuk, yang mana dalam riwayat hadis, ghabuk. Apakah ghabuk? Ghain ba waqaf. Ghabuk adalah perahan susu pada waktu petang untuk diminum pada waktu petang. Kalaulah perahan susu pada waktu pagi dipanggil sabuh. Ini adalah ghabuk, perahan susu pada waktu petang. Maksudnya dia bila balik pada waktu petang, ketika mana dah selesai bawa binatang dia untuk makan, gembala dan sebagainya, dia akan perah susu dan dia akan bagi dulu susu itu pada mak dan ayah dia sebelum orang lain. Ini adalah perbuatan dia. Maka sebab itu dia berkata, "Saya tidak pernah memberi minum susu perahan petang kepada sesiapa pun sebelum mak dan ayah saya yang jika baik kepada keluarga ataupun hamba sahaya." Dia tak pernah bagi. Dia balik, dia akan bagi mak ayah dia dulu, barulah pada waktu itu dia bagi pada keluarga dia, isteri dan anaknya, dan kemudian hamba sahayanya. Ayah dan mak dia kena minum dulu. Daripada sini kita nampak akhlak dan juga Allah menyukai orang-orang yang pada waktu itu, Allah menyukai orang-orang yang pada waktu itu mendahulukan ibu bapa. Birrul walidain, berbakti pada ibu bapa. Lalu akhlak dia yang baik, dia akan utamakan mak dan ayahnya berbanding dengan anak-anak dia, isteri dia, mahupun hamba sahaya. Kita mungkin boleh belajar sesuatu daripada hadis ini untuk kita mengutamakan ibu bapa kita berbanding daripada yang lain. Seterusnya, kemudian pada suatu hari, amat jauhlah saya mencari kayu. Yang dimaksudkan dengan kayu adalah daun-daun untuk makanan ternakan. Maka pada suatu hari dalam dia mengembala binatang gembalaan dia, dia telah pergi jauh kerana nak mencari tempat gembalaan yang sesuai, tempat makanan yang sesuai. Kemudian pada waktu itu, saya belum lagi pulang pada kedua orang tua saya. Sampailah mereka bila pulang dah malam, mereka dah tidur. Mak dan ayah dia dah tidur. Dia tak sempat buat seperti kebiasaan dia yang pada waktu itu untuk beri makan minum, beri minuman susu kepada ibu dan ayahnya kerana dia pulang lewat. Selanjutnya kata orang ini sambil dia berdoa, "Selanjutnya ya Allah, saya pun terus memerah minuman susu untuk kedua mereka dan keduanya saya temui telah tidur. Saya enggan untuk membangunkan mereka ataupun memberikan minuman kepada seseorang sebelum keduanya, baik kepada keluarga ataupun hamba sahaya."
Lalu ketika mana dia pergi jauh untuk memberi makan kepada binatang ternakan dia, bila dia balik mak dan ayah dia dah tidur. Maka dia pun bawa minuman susu seperti biasa, tetapi mak dan ayahnya telah tidur. Ketika itu dia tak nak dahulukan keluarga dia sebelum mak dan ayah. Dia tak nak bagi anak dia minum dulu, walaupun susu tu banyak. Dia tak nak bagi hamba sahaya dia minum dulu, walaupun susu itu ada. Dia nak bagi macam biasa mak dan ayah dia minum dulu, tetapi dia tak nak kejut kerana ayah dan ibunya telah tidur. Dia tak nak kejut mak dan ayah dia, maka sepanjang malam dia tunggu, dia tak berikan minuman itu kepada sesiapa. Maka apakah keadaan anak dia? Maka pada waktu itu, kata orang yang berdoa ini, dan pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seterusnya saya tetap dalam keadaan menantikan bangunnya mereka itu, ibu bapa itu, saya, dan terus menerus gelas itu tetap pula di dalam tangan saya. Di sepanjang malam dia tunggu mak dan ayah dia bangun, tetapi tidak bangun sehingga fajar pun menyingsing, terbitlah fajar. Dan pada waktu itu anak-anak dia pada waktu itu menangis kerana kelaparan. Maka anak-anak dia menangis kerana kelaparan, dan pada waktu itu dia tetap tidak bagi pada anaknya kerana nak lebihkan mak dan ayahnya. Maka orang ini berdoa kepada Allah dengan amalan baik dia, dengan menjadikan amalan baik ini sebagai perantaraan. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat benar-benar ikhlas kerana-Mu ya Allah, kerana mengharapkan ridha-Mu ya Allah, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi daripada batu besar yang menutupi gua ini. Maka sabda Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, maka batu besar itu tiba-tiba bergerak, membuka sedikit, tetapi masih lagi belum keluar. Nanti di hujung hadis kita akan baca akan ringkasan pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis ini. Apakah pula doa orang yang kedua? Orang yang kedua apa pula doa dia? Maka orang yang kedua pada waktu itu tiba giliran dia. Orang yang pertama berdoa tetapi masih lagi belum boleh keluar kerana pada waktu itu batu itu masih lagi menutupi. Maka orang yang kedua berdoa. Apakah doa orang yang kedua? Doa orang yang kedua esok insya-Allah. Kita jumpa esok lebih kurang jam 6.45 pagi, sebab subuh pun dah lewat. Kita jumpa lebih kurang 6.45 pagi. Kadang-kala subuh saya selesai subuh awal dengan keluarga, kadang-kala kita jumpa 6.40, tapi antara waktu tu 6.40 hingga 6.45. Dan kadang-kala dia ambil masa juga, sebab saya ada kelas malam untuk madrasah. Saya ada kelas malam untuk madrasah, lalu saya buat kat bawah. Maka nak bawa naik atas lampu-lampu dia punya stand, nak pasang balik. So sekarang ni saya buat di tingkat 2 kerana bawah line dia kadang-kala tak berapa bagus pada waktu siang. Maka kadang-kala tu lambat sedikit. Lambat 2 minit, lambat 3 minit. Kerana nak membawa peralatan live ni ke atas. Lalu kita jumpa nanti insya-Allah esok dan untuk sambungan kisah ini, dan jam 8 pagi nanti dalam Hayati Quran. Yang kali pertama join, mohon dia sebaik untuk bantu share, dan yang kali pertama join, jemput join grup Telegram Kuliah UMAR, Telegram Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.